كل القلوب إلى الحبيب تميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat-Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Sibyan. Moga-moga dengan pengajian ini kita ikhlaskan hati kita untuk mengenal akan Allah Taala, Tuhan yang kita sembah. Maka dengan pengenalan inilah maka bertambah mahabbah, kecintaan kita pada Allah. Maka dengan kecintaan itulah maka Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para asatizah, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab kita muka surat yang ketiga, kitab Jawi muka surat yang ketiga, sifat yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, keduanya kidam, artinya sedia Allah Ta'ala. Mustahil ia hudus, artinya baharu. Bermula makna kidam, iaitu tiada awal dan tiada permulaan bagi zat Allah Ta'ala dan bagi segala sifatnya, artinya zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya tiada mendahulu akan dia oleh tiada. Dalilnya firman Allah Ta'ala huwal awwalu, artinya ialah yang awal, yang tiada permulaan baginya. Baik. Jadi malam ni kita nak sambung kitab kita ni berkenaan dengan sifat Allah, sifat 20. Ini sifat yang kedua pada malam ni, kan? Yang mana yang belum jumpa 8 daripada bawah muka surat 3. Kan sampai habis kuliah tak jumpa lagi. Tak jumpa dah nak? Baik.
Jadi sifat yang kedua ni namanya qidam. Okey, macam ni. Macam kita ingat balik kita mengaji bulan yang sudah. Bila mengaji sifat 20 dengan jalan tafsili, maksud tafsili itu maknanya jangan dengan jalan terperinci. Terperinci ni maknanya satu-satu, faham satu-satu. Jadi nak faham satu-satu tu kita bagi mudah kaedah, iaitu dengan kita bawa 5 poin, 5 perkara penting. Yang pertama, nama sifat kita kena kenal. Yang kedua, ertinya. Yang ketiga, maknanya. Yang keempat, lawannya. Yang kelima, dalilnya. Ada 5 ni, jadi kita faham dengan jalan tafsir. Moga-moga selamatlah masuk dalam kubur nanti soalan munkar dan nakir. Jadi kita pergi satu-satu ni. Pertama sekali, nama dia dulu. Nama sifat ni. Nama sifat ni qidam. Qaf, dal, min. Kalau tak wakaf, bunyilah belakang dia qidamun dengan tanwin dhammah. Tapi kalau kita wakafkan dia, makna kita matikan belakang qidam. Tu nama dia qidam. Kemudian bila dah kenal nama, baru pergi poin nombor 2. Poin nombor 2, erti. Erti ni maknanya terjemah bahasa. Qidam tu bahasa Arab. Kita bukan orang Arab. Kita orang apa? Batu Ampar lah. Orang Melayu. Nah, jadi mana nak faham kataan qidam ni? Qidam ni bahasa Arab, maka terjemah. Tak apa, tak payah pening. Ulama dah tolong terjemah. Tinggal lagi kita nak ambil saja. Iaitu ulama terjemah perkataan qidam tu dengan maknanya sedia ada ataupun sedia. Boleh tak? Dengan makna sedia. Kalau kita tengok dalam kitab dia tu Sibyan ni, kitab kita ni, dia tulis itu ertinya nya qidam tu sedia Allah Ta'ala. Faham tu dulu. Jadi bila sebut qidam, kita faham dalam kepala qidam tu makna sedia. Ambil tu dulu. Kemudian baru kita timbul soalan, sedia apa Ustaz? Apa makna sedia? Sedia macam mana? Baru kita pergi poin nombor 3. Nanti saya ajar ikut step, satu-satu. Ikut step ni betul-betul, insya-Allah kita mudah faham. Sebab banyak orang komplain kata payah mengaji sifat 20 tak faham-faham kan. Dia kena ada cara kaedah dia. Macam mengaji tajwid jugalah. Poin yang ketiga, makna dia. Makna ni barulah menghuraikan poin yang kedua. Tadi poin kedua erti je, terjemah. Terjemah qidam tu terjemahnya sedia. Sedia tu pula kita tak faham lagi. Maka pergi poin ketiga, dia akan menghuraikan makna sedia. Jadi makna qidam atau makna sedia ialah macam tu. Jadi makna dia apa dia? Makna sedia tu. Jadi dia kata sini bermula makna qidam iaitu tiada awal. Itu makna dia. Yang dikatakan sedia-sedia tu, makna sedia tu artinya tiada awal. Maknanya tak ada awalan bagi Allah Ta'ala. Awalnya tak ada. Macam mana? Sekejap lagi kita tengok lagi. Dan dia kata lagi, tiada permulaan, tiada awal, tiada permulaan. Mula tak ada, awal pun tak ada. Siapa dia? Bagi zat Allah Ta'ala dan bagi segala sifatnya. Zat dia begini. Saya ajar pelan-pelan. Apa nama Allah Ta'ala? Allah lah, Allah. Pada Allah Ta'ala tu ada zat dan ada sifat. Okay? Allah Ta'ala, saya ulang, ada zat, ada sifat. Tapi jangan salah faham, jangan kita membahagikan Allah tu kepada dua. Tak betul. Kalau dia bahagi Allah pada dua, kafir dia. Jadi sesat. Jadi yang kita nak faham, Allah tu, pada Allah Ta'ala tu ada zat dan ada sifat. Tapi bukan maksud dibahagi dua, tapi nak ceritanya Allah ada zat dan ada sifat. Okay? Apa yang dimaknakan dengan zat dan apa yang dimaknakan dengan sifat? Zat-zat tu maksudnya diri. Diri sesuatu. Kalau zat Allah maknanya diri Allah. Kita semua makhluk ni semua ada zat. Contohnya, ini diri saya, ini dipanggil zat saya. Ini kotak tisu, kita panggil ni zat kotak tisu.
Ini cawan, zat cawan. Maknanya diri cawan tu, diri dia. Jadi bila diri macam cawan ni lah, kita boleh pegang, kita boleh lihat, kita nampak dia. Itu zat. Setiap sesuatu ni ada zatnya, baik makhluk yang gaib atau makhluk yang nyata. Roh ke malaikat ke, semua ada zat, maknanya ada diri. Begitu juga Allah. Allah ada dirinya, ada zat bagi Allah Ta'ala. Kerana apa? Mana ustaz tahu? Ustaz pernah jumpa ke zat Allah? Tak pernah. Kalau saya jumpa dah tak ada lah malam ni. Dia boleh jumpa ni mati je. Jadi mana yang ustaz tahu ada zat ni? Sebab tak boleh nafi, kita tak boleh tolak, tak boleh rad. Kalau kita menidakkan Allah tak ada zat, sebab dia menerima dua je, sama ada atau tak ada. Okey, kalau kita kata ada, mana pegang ada, lawannya tak ada. Tapi kalau kita kata tak ada, mana ustaz tahu Allah ada zat? Okey, kalau kita muskil bab tu, maknanya kita berpegang pada tak ada. Kalau Allah tak ada zat, macam mana Allah nak mengatur semuanya? Diri dia pun tak ada. Maka mustahil, akal tak boleh terima. Walaupun kita tak pernah melihat zat Allah, tapi akal yang waras takkan boleh terima mengatakan Allah tidak ada zat, Allah tidak ada diri. Mustahil, kan? Dah alam boleh teratur elok ni, macam mana Allah atur kalau dirinya pun tak ada? Jadi mustahil. Jadi wujud, zat tu yang kita belajar bulan-bulan yang sudah. Sifat yang pertama, wujud, membuktikan bahawa diri Allah itu wujud, ada, walaupun kita tak dapat melihatnya. Macam roh kita lah, contohlah. Bukan kita menyamakan roh kita dengan Allah dah, tapi nak biar kias, nak bagi faham. Macam roh, kita yakin tak yakin roh ni ada? Kita yakin. Tapi pernah tengok tak roh? Tak payah roh orang lain, roh kita sendiri. Pernah tengok? Tak pernah tengok. Tapi macam mana mu yakin? Sebab beza manusia yang mati dengan hidup. Dari segi jasad sama. Jasad sama tak orang mati dengan jasad orang hidup? Sama tak jasad dia? Sama. Ada mata, ada hidung, ada telinga. Membezakan dia apa? Dalam jasad tu ada roh atau tak ada roh? Orang hidup yang boleh bergerak jasadnya kerana dalam jasadnya ada roh. Ada pun orang mati jasad ada, tapi roh tak ada. Sebab tu jasad kaku. Dari situ menjadi dalil bahawa kita yakin roh ada, walaupun kita tak dapat melihatnya. Sebab itulah pada awal dalam Quran Allah sebut, zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Yang dikatakan orang yang beriman itu orang yang percaya kepada perkara-perkara yang ghaib. Apa makna ghaib? Ghaib itu artinya yang tidak hadir di mata, maknanya tak dapat melihat dengan zahir. Itulah dipanggil ghaib. Walaupun kita tak dapat melihatnya, tetapi kita tak boleh menolaknya kerana ada pembuktiannya. Tapi ada jenis orang bodoh, dia pergi jawab, saya tak percaya. Selagi mana saya tak nampak, saya tak percaya. Macam mana nak lawan jenis orang bodoh ini? Orang bodoh kena lawan balik dengan bodoh juga. Kita jangan jawab kemah sangat. Jawab pun jawapan bodoh juga. Kita jawab macam mana? Kita kata kalau selagi mana hang tak tengok, hang tak percaya. Jadi maknanya kat rumah hang tu bukan mak hang. Tu kan mak hang. Mana hang tahu bukan mak aku? Dah mana hang tahu itu mak hang? Tanya dia balik. Mu nampak dia lahirkan kamu? Siapa sini nampak mak dia lahirkan dia? Masa keluar perut mak, wek dia tinggal tengok, oh mak aku. Dah tak nampak. Tak siapa tahu. Dah mana kita tahu tu mak kita? Dah bila besar, tengok dia jaga kita, orang pun pakat kata ni lah mak hang. Padahal kita nampak tak dia betul-betul lahirkan kita, keluarkan kita? Nampak. Jadi nak dibuktikan macam mana? Benda tu pun gagal dah dalam bab pembuktian. Ini kan pula nak soal kata selagi mana saya tak nampak Tuhan, saya tak percaya Tuhan. Ada yang jenis cakap begini, kan? Jadi walaupun kita tak nampak Allah Ta'ala, tapi kita yakin Allah ada. Buktinya segala ni siapa yang atur? Benda mudah lah, ringkas aja. Kita tanam pokok, kita ambil apa nama, bak kata tok guru saya lah, dia kata makan buah rambutan telan dengan biji-biji sekali. Lepas tu bila sakit perut, pergi melepah kat semak. Tengok lepas berapa tahun dia naik
Orang panggil pokok rambutan apa? Tai. Nampak? Nah, dari situ dia akan muncul. Timbul pokok, kemudian pokok tu pula keluar buah. Bukan sikit, nak merimbun penuh sampai orang cakap apa? Rebah dahan-dahan. Nah, lampau banyak buah. Dan asal tanam berapa biji? Sebiji Macam mana sebiji yang kita tanam menghasilkan sebiji pokok, yang pokok menghasilkan berbiji-biji buah? Boleh terima ngakal. Panggillah profesor mana pun, buat kajian sains matematik, macam mana boleh jadi gitu? Melainkan jawabnya ni, melainkan dengan biiznillah, dengan izin Allah. Manakah mungkin? Macam kita kak sebelum menikah, kita single seorang, bakal bini kita pun single seorang. Bila kita menikah kahwin, nah, tiba-tiba keluar anak, keluar seorang budak yang ada nyawa keluar daripada perut isteri kita. Mana dia datang? Macam mana dia boleh timbul kat situ? Memanglah sains kata daripada air mani sebagainya tahu. Tak, tapi macam mana boleh sampai ada roh boleh hidup keluar, muka sama macam kita pula? Tu beza kafir dengan Islam. Kalau orang Islam, dia nampak semua ingat Allah. Sebab itulah bila budak keluar, disunatkan azan di telinga kanan ataupun qamat di telinga kiri. Kan? Kerana mengucapkan kebesaran Allah, kerana keluar satu makhluk yang tak pernah kita sangka-sangka boleh keluar daripada perut seorang perempuan. Macam mana boleh keluar? Kan? Kalau benda yang manusia buat nampak jelas. Kita beli air dekat mesin air yang ada jual air tin tu kan. Kita tekan, tin tu jatuh. Memang kita tahu sebab apa dia keluar, sebab nampak memang ada dalam tu. Cuba kalau benda tak ada, kita tekan tiba keluar, tak pelik? Ni Allah buat benda tak ada, tiba boleh keluar. Pelik. Itu keajaiban. Bila ajaib itulah maka terlafaz di bibir subhanallah, maha suci Allah, hebatmu ya Allah. Baru nampak Allah yang maha hebat. Bila nampak Allah yang maha hebat, baru nampak kekurangan di diri. Baru nampak diri ni lemah, diri ni bodoh, diri ni tak ada apa. Nah, yang menyebabkan diri menjadi bongkak dan sombong kerana dia nampak dia hebat, dia tak nampak Tuhan yang hebat. Ada kadang-kadang dah berusia dah, sembang, aku penampak hang ni. Nampak? Dia tak tahu tangan dia boleh angkat pun dengan izin Allah. Tapi nak penampak orang, nak terajang orang, astagfirullahalazim. Istighfarlah. Nah, dalam duk kita kata aku penampak hang ni, malaikat maut lalu ke depan. Malaikat bagi salam, Assalamualaikum. Senyap terus. Nah, jangan buat main. Kan? Lepas tu kita ada tempat nak marah. Bila nak marah? Bila orang hina agama kita. Tak apa marah. Orang kafir hina agama kita, tak apa, nak penampak terajang pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita pertahan agama, pertahan Allah dan Rasul. Tapi kadang-kadang hal kecil-kecil, hal keduniaan je. Kan? Jiran sebelah basuh kereta, air terpecik kena kereta dia. Alah, ambil kain lap sudah. Gaduh. Nak basuh-basuh lah sampai pecik kereta orang ni hal. Ambil tali paip air tu, ikat leher dia. Jenis ni jenis manusia. Sebab apa? Sombong. Sebab dalam hati bongkak, nampak diri dia hebat, nampak orang semua tunduk kat dia, nampak orang takut dengan dia. Dia tak tahu Allah Ta'ala. Allah kata kun fayakun, jadilah. Apa nak jadi, Allah boleh buat, tak ada masalah. Kan? Jangan ingat mati kerana sakit. Ada orang tak ada sakit mati. Ada seorang jemaah di Masjid Lama Taiping. Setiap kali saya kuliah, dia akan duduk depan. Dia suka rakam. Kan? Dia depan. Satu hari saya pergi kuliah, tak ada dah. Tak apalah, mungkin hari tu dia ada hal ke apa. Bulan depan pergi pun tak ada juga. Kerak tak ada ni. Tanya jemaah, mana pergi? Meninggal lah Ustaz. Meninggal sakit apa? Nampak dia sihat elok . Tak ada sakit Ustaz. Dia pagi tu pergi beli nasi lemak, start motor. Lepas tu tongkat lupa nak angkat, entah macam mana dah. Dia tersalah pusing, motor tu jatuh daripada motor. Bukan dalam keadaan laju, jatuh masa nak corner je. Masa baru nak start, baru nak masuk gear 1. Bukan masa laju, slow itu jatuh mati tu. Allah nak buat. Lepas tu jangan kita sangka mati nak kena tunggu sakit, kena tunggu tua. Tak, mati bila-bila masa sahaja. Tu. Jadi ini biar nampak. Pertama, zat Allah, diri Allah. Tu yang pertama. Yang kedua, sifat. Sifat ni makna yang duduk pada zat.
Sifat itu yang duduk pada zat. Contoh tadi kita sebut ini zat cawan. Sifat dia apa? Sifat dia keras. Keras tu sifat. Kemudian lagi sifat cawan ni apa dia? Warnanya lut sinar. Itu sifat dia. Sifat tu dia duduk pada cawan ni. Cawan tu zat. Kemudian istilahnya kata ulama, sifat itu tidak boleh bercerai tanggal daripada zat. Maknanya tak boleh dipisahkan daripada zat. Contoh sifat keras yang ada pada cawan, saya tarik keluar sifat tu, tak boleh. Dia akan duduk pada cawan. Selama mana yang Allah suruh. Saya nak tarik keluar sifat tu, kemudian saya kata inilah keras, inilah cawan. Tak jadi. Apa yang keras orang tanya? Tak ada. Keras tu sifat sahaja. Dia bukan boleh dipegang keras, tak boleh. Ataupun lagi sifat ni warna. Contoh jubah ni zat. Sifat jubah ni iaitu warna purple, ungu. Ungu tu sifat. Saya tak boleh keluarkan ungu ni daripada jubah. Saya pun tarik. Kat tangan saya ungu, kat jubah jadi mana? Tak ada. Ungu akan duduk pada jubah, kerana ungu adalah sifat yang duduk pada zat jubah. Dia begitu. Jadi Allah Ta'ala tu, Allah ada zat dan ada sifat. Zat Allah diri dia. Sifat Allah, sifat yang kita mengaji ni. Sifat-sifat ni lah yang duduk pada zat Allah. Jadi kata musannif, kata pengarang kitab, sifat kidam ini nak menyatakan bahawa zat dan sifat Allah tak ada permulaan. Maknanya diri Allah dan juga segala sifatnya tak ada mula. Tak ada mula tu maksudnya tidak dimulai dengan tiada. Bukan daripada kosong batu baru ada. Tak. Kita makhluk bermula dengan tiada. Asal kita semua tak ada. Tak payah kata manusia, apa saja makhluk semua hakikatnya bermula daripada Adam. Bukan Nabi Adam, Adam. Adam tu maksudnya tak ada. Ain dal mim, Adam, tak ada. Kosong. Hatta syurga neraka, syurga pun tak ada dulu. Itu yang dipanggil azali. Kita selalu dengar kan? Sejak azali. Apa makna azali? Makna azali kata ulama ialah satu keadaan di mana waktu itu hanya Allah sahaja yang ada, tak ada siapa. Tu panggil azali. Allah je ada, lain semua tak ada. Syurga, neraka, Nabi Muhammad semua tak ada. Kemudian barulah Allah mencipta makhluk yang pertama. Menjadi perbincangan di kalangan ulama. Cumanya banyak pendapat daripada mazhab kita Imam Syafi'i dan juga akidah ahli sunnah wal jamaah dan juga pegangan-pegangan ahli sufi, ahli tasawuf mengatakan makhluk yang pertama dicipta Allah ialah Nur Muhammad. Yang ni Wahabi marah sangat. Sebab hadis yang mengatakan Nur Muhammad tu, hadis tu bertaraf ahad. Ahad tu maknanya hadis tu satu je. Kalau dari segi hujah tak berapa kuat, tapi nak tolak ulama tak berani tolak. Kerana ada banyak hujah-hujahnya mengatakan bahawa makhluk pertama yang Allah cipta ialah Nur Muhammad. Sebab itulah ada setengah kitab mengatakan Nabi Muhammad itu terawal penciptaannya dan terakhir kelahirannya. Terawal penciptaannya maksudnya dari segi makhluk, Nur Muhammad tu dicipta pada mula-mula sekali. Dan terakhir kejadiannya atau kelahirannya, terjadinya atau terlahirnya di atas muka bumi ni, Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Dan memang banyak kisah kalau kita baca dalam kitab-kitab. Antaranya bila Nabi Adam dicipta oleh Allah, Nabi Adam nampak dua nama di atas, di dalam syurga. Sehingga kan bila Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga dan diletakkan di muka bumi, Nabi Adam memohon doa keampunan kepada Allah dengan menggunakan dua nama ni. Yang pertama nama Allah, yang kedua nama Muhammad. Kemudian Allah tanya, wahai Adam, bagaimana kamu tahu nama yang kedua ni, nama Muhammad ni? Kata Nabi Adam, aku nampak ianya tertulis di dalam syurga. Maka aku tahu nama ni bukan sebarangan nama, tapi mesti sesuatu yang amat engkau kasih. Kalau nama Allah tu aku tahu dah itu nama engkau. Tapi Muhammad ni walaupun aku tak kenal dia siapa, tapi aku tahu bila namanya duduk bersebelahan dengan namamu, ini adalah tanda ini adalah satu makhluk yang sangat engkau kasih. Maka aku guna nama dia untuk memohon keampunan kepada engkau. Maka kata Allah, atas sebab itu aku memaafkan engkau, mengampunkan akan Nabi Adam alaihissalam.
Maknanya nama Nabi kita, Nabi Muhammad, dah tertulis dah di dalam syurga. Walaupun waktu tu masa Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Muhammad mana ada lagi. Nah, beratus-ratus tahun lagi lepas tu baru Nabi Muhammad lahir, Nabi akhir zaman. Nak ceritanya tu. Jadi baik. Jadi Allah ada zat dan ada sifatnya. Jadi zat dan sifat Allah tak ada permulaan, tidak dimulai dengan kosong, tak dimulai dengan tak ada. Adapun kita semua makhluk bermula dengan tak ada, kemudian baru ada. Baru ada itulah maknanya diadakan. Jadi pegang kemas-kemas sampai bila-bila. Kita bukan ada, tapi kita cuma diadakan. Ada perkataan di kat depan. Kita ni diadakan. Bila sebut diadakan, maka kita pula akan satu hari nanti ditiadakan. Bila ada perkataan di kat depan, maknanya kita ni bergantung, bersandar. Bergantung mana? Dengan Allah Ta'ala. Selagi mana Allah mengadakan kita, selagi itulah kita diadakan. Kalau esok Allah tidak mengadakan kita, maka perkataan diada berubah menjadi ditiadakan. Jadi jangan rasa jangan rasa hebat dengan diri, jangan overconfident. Sebab tu ulama ajar, Nabi pesan, apa-apa pun lapik dengan perkataan insya Allah. Mak, jangan lupa mak, esok datang kenduri rumahku. Confirm aku mesti datang. Jangan confirm, jawab insya Allah. Dan orang kita ni kadang tu lah ngaji malah. Lepas tu bila dengar kawan dia sebut insya Allah, dia tak puas hati. Datang rumah aku mak, esok kenduri. Insya Allah. Janganlah insya Allah, datang sungguh Kita jawab insya Allah tu maknanya insya Allah datanglah. Apa makna insya Allah? Dengan izin Allah. Kalau Allah izin aku datang, aku sampailah. Kalau Allah tak izin, walaupun aku nak sangat pergi, tapi Allah tak izin, tak sampai. Boleh je lah. Faham? Kalau faham saya nak tanya. Faham tak ni? Faham nak tanya. Kalau balik daripada kuliah ni lagi, bini kita tanya, abang ada hati tak? Kalau ada rezeki tak, abang ada tak nak kahwin satu lagi? Nak jawab je lah. Nak jawab macam mana? Jangan slow jawab, kuat sikit jawab. Insya Allah. Bini jangan marah sebab insya Allah tu dengan izin Allah. Kalau Allah izin memang boleh nikah satu lagi. Kalau Allah tak izin tak dapat. Saya kata kalau Allah tak izin, nak nombor satu pun tak dapat-dapat. Semuanya atas izin Allah. Tapi kalau nak jawab tu pakai helmet siap-siap. Takut periuk nasi tu bang. Tapi inilah dia. Apa-apa pun insya-Allah. Walaupun benda tu nampak macam tak logik di kepala kita. Kita kata aku boleh angkat kereta. Tak payah kata kereta, lori kontena aku boleh angkat dengan satu jari. Insya-Allah, dengan izin Allah. Kalau Allah izin, tak payah kata satu jari, tiup boleh. Kalau Allah izin. Kalau Allah tak izin, angkat basikal tak boleh. Padahal basikal bukan berat sangat. Tak payah kata basikal. Kalau Allah tak izin, tangan dia sendiri dia tak boleh angkat. Bukan suruh angkat barang, tangan dia. Dalam hospital, pergi tengok hospital Taiping, Kemunting. Duduk kat ward, tangan habis berbalut. Doktor kata, Haji, cuba angkat tangan. Tak boleh. Bukan kita hina dia tak, tapi nak tunjuk kuasa Allah. Lepas tu jangan kita jangan kita boleh bergerak, melompat sana melompat ini sebab Allah izin. Kalau Allah tak izin, tangan sendiri tak lepas angkat. Tu Allah bagi stroke kan, lumpuh, habis sebelah badan kaku tak lewat apa. Mujur sebelah kalau semua sekali kan. Itu semua atas Allah izin. Lepas tu kita yang boleh ni rasa syukur. Dia syukur ni tak datang bila kita dapat. Dia datang bila masa tak dapat baru datang. Masa dapat elok sini tak terasa syukur benda bernafas. Cuba tengok masa orang lelah semput, nafas tak cukup. Masa dia tengah sebut minta nyawa tu, minta nafas tu, dia kata oksigen. Dia minta oksigen. Time tu kita kata, ni dengar kata kerajaan nak bagi 10,000 seorang. Kita bisik kat telinga, dia layan tak? Lagi kuat bunyi. Nampak? Dia tak peduli. Tak payah kata, kita kata ni dengar kata Perdana Menteri nak lantikmu jadi Menteri Kewangan ni.
Dia tak peduli dah. Yang dia tak nak Menteri Kewangan, dia tak nak duit 10,000, dia tak nak apa pun. Yang dia nak oksigen saja. Sebab apa? Waktu tu dia sangat perlukan itu. Baru dia rasa besar, betapa besarnya oksigen walaupun sekali sedut. Baru nampak nikmat tu. Kita tak ternampak nikmat tu sebab senang sedut. Sedut atas keluar ke bawah. Nak mudah. Sebab apa? Sebab tengah sihat, masa sakit. Sebab tu kadang-kadang Allah bagi sakit pada seseorang. Jangan kita ngomel atau mengeluh kalau kita kena penyakit. Tapi kadang-kadang Allah bagi penyakit tu kerana Allah nak kuatkan iman kita padanya. Bila kita sakit, baru kita renung, baru kita tunduk pada Allah. Allah, baru aku sedar aku ni lemah ya Allah. Baru aku sedar Engkaulah yang kuat, Engkaulah yang maha hebat ya Allah. Ampunkanlah dosaku. Sebab tu ghalib kita tengok masyarakat kita, bila nak mati mesti sakit. Kenapa sakit tu? Jangan kita buruk-buruk sangka. Tengok sakit teruk. Aku kata lah, zaman muda dulu jahat ni. Jangan kata kat orang, mu belum tentu lagi macam mana mati. Tapi Allah bagi sakit tu sebab Allah nak buang segala dosa dia. Allah nak tundukkan hati dia biar dia ingat Allah saja. Bahawa dia nampak Allah yang maha hebat, Allah yang maha kuat. Sebab tu orang masa sakit musembang pasal dunia pun dia tak layan. Sebab masa tu dia tak ingat dah dunia ni. Yang dia ingat Allah semata-mata. Bila dalam dia ingat Allah semata-mata tu, zuk malaikat maut cabut nyawa. Alhamdulillah, matinya dalam keadaan zikrullah, mengingat kepada Allah. Itu kita nak. Kita tak nak mati tengah joget, mati tengah tengok raja lawak. Orang suruh datang kuliah, dia tengok TV kat rumah. Gelap, gigi pasu tercekik masuk dalam. Mati situ. Buat apa? Biar mati dalam kuliah, tak apa. Duk hangguk, gum, senyap tu ke. Awak ni senyap mati punya. Ada apa? Mati dalam kuliah, mati dalam rumah Allah, masjid, mati tengah semayang. Tu. Jadi itu dia. Jadi ingat makna sifat kidam tu zat Allah, sifat Allah, tak ada permulaan. Adapun kita tengok pula kita makhluk, tak kira bukan setakat nama manusia, apa saja yang makhluk. Apa makna makhluk? Kullu ma si Allah, setiap sesuatu yang bukan Allah, yang lain daripada Allah. Tak kira lah apa pun, syurga, neraka, malaikat, apa pun semua, nama makhluk dia bermula dengan tak ada baru diadakan. Maknanya semua makhluk itu diadakan. Tadi kita sebut biar kita nampak diri kita. Kita ni asal tak ada, jadi kita bergantung pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita berhadapan dengan musuh-musuh Allah, jangan sesekali kita takut. Sebab apa? Sebab dia pun diadakan saja. Dia pun makhluk. Yang kita kena takut Allah, sebab Allah bukan diadakan, Allah yang mengadakan. Tapi terbalik, dengan Allah dia tak takut, dengan makhluk dia takut. Ni. Sebab akidah dah rosak. Bukan maksud tak takut tu kita duduk tengah jalan. Tak takut dengan lori, tak takut. Tu bengong namanya. Nampak? Memang kena lenyek lah. Tapi maksud ni, makna kata kalau orang menghina agama kita, jangan sesekali kita takut. Takut dengan undang-undang ke, takut dengan polis ke, takut dengan apa ke. Bukan kita kata polis jahat tak. Tapi kalau demi mempertahankan agama, siapa pun yang mengancam kita, sikit pun kita tidak goyang. Kerana apa? Sebab kita tahu mereka semua juga adalah makhluk Allah, diadakan oleh Allah. Yang aku takut sangat, yakni Tuhan aku, kerana dia bukan diadakan, tapi dialah yang mengadakan. Dia tidak dikawal oleh siapa-siapa. Ada pun makhluk semua ni depan mata kita semua ni, semua dikawal oleh Allah. Betul nak takut benda. Lepas tu kalau belajar sifat 20 ni kemas-kemas, memang dia cantik. Tak payah kata dalam bab berjuang mempertahankan Islam, dalam berniaga pun cantik. Takut apa? Rezeki. Sebab yang bagi rezeki bukan kawan-kawan ni, bukan makhluk, bukan siapa-siapa, Allah. Bila Allah, kita buat je lah kerja kita. Kita terus berniaga dengan cara halal, jujur. Selebihnya serah pada Allah. Sebab yang nak bagi rezeki Allah. Bukti Allah bagi rezeki, kita keluar daripada perut mak, walaupun mulut tak pandai bercakap lagi, tetap makanan masuk dalam mulut. Betul tak? Siapa sini keluar perut mak pandai cakap dah? Nak cucu, syushu ada. Nak pelat pun tak pandai lagi. Tak boleh, dia uek gitu lah. Uek. Kencing uek, berak uek, nak tidur uek, semua uek. Tapi mak dia tahu tak? Tahu. Sebab apa? Allah yang atur mak dia. Mak dia tahu masa bila anak nak makan, masa bila anak nak tidur, masa bila anak tu terkencing. Mak dia tahu semua. Padahal bahasa sama, uek belaka. Tu.
Jadi kalau tu kita boleh pandang, berapa bila masa kecil kita boleh nampak rezeki Allah jamin, dah kenapa bila besar tak yakin dengan rezeki Allah? Tu boleh. Masa kecil SPM pun tak ada, tapi boleh yakin dengan rezeki Allah. Bila besar SPM 4 kali. 4 kali SPM. Tapi tak yakin dengan rezeki Allah. La ilaha illallah. Dah tu baik tak payah besar, baik jadi kecil je. Kan? Jadi maknanya patut kita bila makin besar makin yakin lah. Sebab masa kecil pun kita yakin dengan rezeki Allah, bila besar lagi bertambah yakin. Tu. Kerana apa? Kerana kita tahu Allah itu tak ada permulaan. Ada pun yang lain daripada Allah, yakni makhluk semuanya ada permulaan. Bila ada permulaan, kita tak bergantung dengan dia, sebab dia tu pun diadakan. Kita nak bergantung dengan sesuatu yang memang ada dah, yakni Allah. Tu. Dan berhati-hati dalam kita berkata, kata ulama, dalam kita memahamkan atau menghuraikan makna kidam ni, jangan pula sesekali kita kata Allah menjadikan dirinya sendiri. Itu tak betul, itu pun sesat. Kalau dia kata Allah menjadikan dirinya sendiri, maknanya Allah pun dijadikan oleh dirinya sendiri. Tak, Allah tidak dijadikan, tetapi Allah lah yang menjadikan. Itu pegang kemah-kemah. Habis dia zaman sahabat dulu ada satu orang, zaman Nabi dulu ada satu orang sahabat. Inilah Nabi ajar tentang tauhid. Tauhid ni penting 13 tahun. Sebab tu kalau kita tengok sirah Nabi, Nabi mendapat wahyu selama 23 tahun. Setelah Nabi dilantik menjadi Nabi umur 40, wafatnya 63. Daripada 23 tahun tu 13 tahun Nabi di Mekah dan 10 tahun lagi berbakinya di Madinah. Kalau kita tengok surah dalam Quran, dalam Quran ni dia ada surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah mana-mana ayat yang turun di Mekah. Surah Madaniyah pula mana-mana ayat yang turun di Madinah. Ulama buat kajian. Bila tengok ayat-ayat Makkiyah itu berkisar tentang tauhid. Bila tengok ayat-ayat Madaniyah barulah berkisar tentang kehidupan, soal fiqh, ibadat, kenegaraan dan sebagainya, politik dan sebagainya. Ada dalam ayat-ayat Madaniyah. Dari situ ulama mengatakan bahawa Allah nak tanamkan, Allah buat Nabi ajar para sahabat 13 tahun akidah, supaya akidahnya mantap. Sebab tu masa di Mekah belum ada lagi peperangan besar. Gaduh sikit-sikit tu adalah, tapi peperangan besar belum ada. Bila tercetus peperangan besar, perang Badar yang mula-mula, bila lepas hijrah ke Madinah. Kerana apa? Kerana masa 13 tahun Nabi pasak dalam hati para sahabat yakin kepada Allah dulu. 13 tahun. Sahabat tu, kita bukan sahabat, agak-agak berapa tahun nak kena pasak? 13 tahun pasak, yakin. Bila yakin dia kemas, masa pergi Madinah, perang Badar, tak ada sahabat pun yang orang cakap lari ke belakang, malah terus ke depan dan terus ke depan. Walaupun mereka nampak dengan mata kepala mereka musuh lebih ramai daripada tentera Islam sendiri. Tentera Islam 313 ya. Tentera kafir dekat 1000 lebih dengan kelengkapan yang cukup, alat senjata cukup. Tapi kenapa sahabat tak takut? Sebab keyakinan sudah ditarbiyah selama 13 tahun. Itu mantap akidah ni, sikit tak goyang. Tu kita kena mantapkan akidah kita. Barulah kita yakin betul-betul bulat hati ni kepada Allah. Maka orang yang bulat hatinya pada Allah barulah layak bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan yang selamat sejahtera. Tu. Jadi ini dia. Jadi ingat zat dan sifat Allah tak ada permulaan, dan jangan kita kata Allah menjadikan dirinya sendiri. Cakap gitu pun sesat. Jadi Allah menjadikan makhluk, tidak pada dirinya. Dirinya memang Allah ada. Nanti dia akan tanya pula, zaman sahabat dulu setan tanya sahabat. Setan dia nak mengelirukan sahabat. Dia kata, kamu ni Allah bagi jadi. Dan Allah siapa bagi jadi? Sahabat tu sampai tak boleh tidur malam, klepok mata tak boleh tidur malam. Esok paginya bergegah dia berlari bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, malam semalam datang satu bisikan ke dalam telingaku bahawa mengatakan bahawa aku ni Allah bagi jadi. Kemudian dia timbulkan persoalan kedua, Allah siapa bagi jadi? Maka aku pening dan aku keliru. Maka Nabi jawab, kalau lagi sekali datang bisikan seperti itu, maka kamu jawablah amantu billah, dan kamu ucaplah
a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam dan ludah di sebelah kiri, kerana yang bisik ke kamu itu adalah iblis. Kerana dia nak merosakkan akidah. Kita kena pegang, kita semua Allah bagi jadi. Kemudian kalau timbul persoalan, Allah siapa bagi jadi? Kita jawab, tak ada. Allah. Allah tak ada siapa bagi jadi. Allah lah yang menjadikan setiap sesuatu. Itu yang dimaksudkan Allah tak ada awal dan tak ada permulaan, zat dan sifatnya. Sifat kita ada permulaan, betul tak? Contoh sifat lah, sifat melihat, kita ada melihat. Melihat kita ada permulaan. Permulaannya mana? Dulu kita tak boleh melihat, lama-lama baru boleh melihat, walaupun ada mata. Masa keluar perut mak boleh melihat tak? Tu yang Anak cakap tadi tu kan? Siapa tahu mak dia lahirkan dia, walaupun masa dia keluar perut mak dia, mata buka dah, dan dia ada mata, tapi dia nampak tak? Tak nampak lagi. Jadi jangan faham melihat confirm dengan mata. Orang buta ada mata tapi tak melihat. Melihat itu dengan izin daripada Allah. Mata tu jalan asbab sahaja, asbabnya saja. Macam air nak keluar daripada paip tu asbabnya saja, kan? Allah boleh buat air keluar tanpa pakai paip, boleh. Allah boleh buat apa saja. Jadi kita kena faham gitu, kan? Jadi biar nampak. Jadi sifat kita ni ada permulaan. Dulu tak melihat, kemudian barulah nampak sikit-sikit baru nampak dengan jelas. Tapi tak lama gak koi tua makin sama balik lah, kali gelap terus. Awak gelap tahu-tahu tengok orang dah semayang. Mati dah. Ada. Itulah kita. Datang gelap, balik pun gelap. Itulah kita. Dan yang cerah ni sementara, pinjaman daripada Allah. Baik melihat, baik mendengar, baik apa pun semua pinjaman. Bila barang pinjam, jangan act macam orang pinjam kereta lah, kan? Kawan tu nak pergi umrah, kawan dia orang kaya, pakai kereta Velfire. Nak sebut pun payah. Nampak? Velfire, pintu tutup sendiri, kan? Pergi kawan tu pergi umrah. Jadi kawan tu takut kereta dia parking kat rumah gitu je, takut orang usik ke hilang ke apa pula. Jadi dia serah kunci kat kawan jiran sebelah. Mat, sementara aku pergi umrah ni, hang jaga kereta aku. Tak apalah, hang nak pakailah, kan? Aku nak tinggal sini saja pun aku takut tak, kan? Jadi ni aku bagi kat hang pinjam. Nak pakailah, nak pergi kedai ke apa. Tak apa. Tak apalah, aku jaga elok-elok lah. Kawan tu kata, tak apa. Nak kawan dia pun pergilah umrah naik kapal terbang. Bila kawan dia naik, tengok dia beli spek mati hitam. Nampak? Nampak? Tengok beli kot terus, baju kot beli bandel je. Nampak? Pakai baju kot naik. Tak main tutup tingkap. Kalau tutup tingkap orang tak nampak muka, kat tingkap saja, tangan keluar kot sini. Lalu pusing habis ni batu ampar ni. Asal jumpa orang bagi salam. Dulu tak pernah bagi salam. Kalau tak bagi salam orang tak nampak ni. Assalamualaikum. Ui, kereta. Sikit-sikit lah. Padahal bukan kereta dia. Sombong. Nampak? Tu kata tak sedap ke diri. Orang bagi pinjam tak apalah, pakai ni act tu kenapa? Sama ni. Kita ni semua ni pinjaman Allah. Nak act kenapa? Kan? Pinjaman Allah je. Kekuatan kita ke, kalau kita kuat ke macam mana pun, itu semua pinjaman Allah. Kalau Allah tarik balik kekuatan, tak ada apa dah kuat. Kan? Zaman muda je ya. Dia sembang kedai kopi, tepuk meja terbalik cawan tu. Kan? Kata aku zaman muda lu, aku tampar muka orang terpelanting kepala tu. Memang zaman muda, zaman tua dah. Batu jangan sombong. Kan? Jangan sombong. Bukan kata orang sini dah, kita buat contoh aja. Nak buat contoh. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang apa yang kita kata, kita cakap dan sebagainya. Jadi tawaduk, turunkan keegoan. Dia lelaki ni macam mana pun memang ada ego, tapi jangan biar ego tu melambung-lambung tinggi. Ego sikit-sikit tak apalah, sebab kita stand sebagai anak jantan. Orang lelaki memang kena ada gak, kan? Tapi jangan melebih-lebih. Kalau kita bersalah, ngaku je bersalah dan minta maaf, tak ada masalah. Ni orang cakap, orang suruh minta maaf, kata, "Hei, kalau aku mati hidup balik pun aku tak akan minta maaf lah." Nampak? Nah, malaikat maut duduk belakang tu je. Cakap besar. Tunggu mati lagi. Tak mati tak apa, mati lagi siap. Tu jangan, kan? Makhluk-makhluk Allah semua pasti je tengok kita. Malaikat-malaikat nampak tengok kita.
Kita yang tak nampak dia. Tu. Setengah riwayat kata malaikat maut jenguk kita 70 kali. Walaupun ada riwayat kata benda ni dhaif, kan, tapi untuk nak kita berhati-hati boleh. Kan, 70 kali satu hari. Satu hari 24 jam. Maknanya 1 jam berapa kali dia datang tengok? Kan, mungkin 2 ke 3 kali dia datang tengok. Macam tadi yang mula-mula kuliah pukul 8 dia tengok sekali. Okey, steady lagi dia kata. Duk hangguk lagi kepala. Kat pukul 9 datang tengok. Awak lembik dah. Dia datang tengok kan. Baik, tu. Baik. Jadi makna kidam iaitu tiada awal dan tiada permulaan bagi zat Allah Ta'ala dan bagi segala sifatnya. Artinya zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya tiada mendahulukan dia oleh tiada. Ingat zat dan sifat Allah tak bermula dengan tak ada. Adapun kita semua makhluk bermula dengan tak ada baru ada. Allah tak begitu. Allah memang perkataan ada terus. Sebab tu bila kita faham pengajian ni, kita akan kata Allah lah yang sebenar-benar ada. Adapun kita bukan ada, cuma diadakan. Beza. Allah ada, kita diadakan. Tak sama. Walaupun kita tengok kita ada, tapi adanya kita tu diadakan. Allah ada, bukan diadakan. Itu maksud dia. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Barulah kita pergi poin yang nanti poin keempat kita ambil mustahil dulu, lawan dia. Naik balik ke atas tu dia tulis mustahil ia hudus. Jadi lawan bagi kidam hudus. Apa makna hudus? Hudus artinya baharu. Apa makna baharu? Baharu ni bahasa lama. Bahasa orang dulu-dulu baharu. Baharu tu makna barulah. Ataupun dengan kata lain dibaharukan atau berubah-ubah. Kalau kita ngaji pondok, Tok Guru ngajar, baharu tu artinya berubah-ubah. Setiap makhluk ini sifatnya baharu. Setiap makhluk ini sifatnya berubah-ubah. Tak ada siapa yang tidak berubah-ubah. Betul tak? Siapa sini daripada zaman kecil dia sampai tua memang kecil tu lah? Tak besar-besar. Tak. Makin besar makin tua. Dulu rambut hitam dah naik putih. Dulu kulit licin, lepas tu dah mula kedut. Nah, ambil iron pun gosok tak jadi licin. Tak boleh apa dah. Memang gitu. Memang gitu. Dia berubah. Dia hidup daripada tak hidup jadi hidup, daripada hidup mati, pas mati pula nanti hidup balik pula di padang mahsyar. Sentiasa berubah-ubah. Yang tidak berubah-ubah Allah. Kerana apa kita kata Allah tidak berubah-ubah? Kerana setiap yang berubah pasti ada yang mengubahnya. Contoh, awal-awal kuliah tadi, botol air ni di sebelah kanan sini. Habis hujung kuliah, botol air duduk sebelah kiri. Maka kita automatik, kita akan kata, mesti ada orang ubah botol air. Walaupun kita tak nampak siapa yang ubah, tapi bila nampak dia berubah, kita akan kata, pasti ada yang mengubahnya. Kan? Atau contoh lain, kita datang masjid tadi, kita letak slipper kita, parking slipper kita kat depan ni, pintu yang depan ni. Bila nak balik, tengok slipper tak ada. Pusing habis masjid, keliling cari, rupanya di belakang. Jumpa mak slipper, ada belakang. Macam mana slipper handle kat belakang? Rasa ada orang alih je. Dah dia jalan sendiri. Apa mak tu mungkin 2 Jumaat lagi kot. Mana boleh dia jalan sendiri? Akal tak boleh terima. Mesti ada yang pergi ubah dia. Walaupun kita tak nampak siapa yang ubah dia. Gitu tak? Bila alam ni berubah-ubah, itu membuktikan ada yang mengubah dia. Siapa? Allah. Walaupun kita tak nampak Allah tu. Tu cerita dia. Bunyi dah. Sikit lagi dah. Baik, kat mana tadi? Jadi ingat, Allah tidak berubah. Kenapa Allah tidak berubah? Kalau Allah berubah juga, pasti ada yang mengubah Allah. Mustahil akal tak diterima. Yang berubah ni kita ni hudus, baharu, berubah-ubah. Mana ada. Sebab tu kita kena faham, makhluk sifatnya gerak dan diam. Mana ada gerak je tak diam-diam? Ada gerak je tak diam-diam. Setiap yang gerak dia pasti akan diam. Setiap yang diam pasti akan gerak. Dia akan pergi antara dua ni. Ataupun dia diam, dia tak gerak-gerak. Tak ada. Tiang ni ustaz dia diam je. Tak, belum tentu. So kalau orang nak renovate masjid, tiang ni alih tak? Alih. Mana bergerak juga. Takkan ada makhluk ni yang bergerak saja tanpa diam ataupun diam sambil tanda gerak. Makhluk dia akan bersilih ganti sifat antara gerak dan diam, gerak dan diam. Kan? Adapun Allah gerak pun tidak, diam pun tidak. Kita nak datang mengaji ni, seorang tu dia datang lambat. Contohlah, kata sini contoh. Dia pun datang lambat.
Jadi ustaz pun tanya, awak lambat? Oi ustaz, masa nak mai datang kuliah ni tadi, saya nampak ular. Kata dia nampak ular. Dah kenapa dengan ular tu? Hui, ular tu gerak laju. Saya nak pergi tengok ke dia, dia masuk semak. Ui, susah hilang tu. Tu. Yang pertama, dia nak cari akal, nak bagi alasan tu sebab datang lambat. Tak apa lah, kata tok guru pun, duduk. Dia selalu yang datang lambat ni dia ada geng. Lagi 2 orang kat luar. Alamak, dia dah guna alasan tu. Seorang pula masuk. Tu kata, kenapa lambat tok guru tadi semasa nak mai sini ni nampak ular. Ular juga. Dah ular tu kenapa? Hoi, ular tu diam je. Saya tengok dia, dia tengok saya. Tu yang lambat tu. Nampak? Sebab sama-sama tengok. Kata tok guru, tak apa, duduk lah. Yang ketiga, dia last kali. Sebab tu jangan jadi last kali. Nanti tak ada jawapan. Alamak, kawan ni dah pakai ular bergerak. Ini ular diam. Aku nak bagi alasan apa? Tak apa lah, dia masuk. Masuk-masuk tok guru tanya, awak lambat? Oi tok guru, tadi nampak ular. Ular juga. Dah kenapa dengan ular? Oi, ular tu gerak tidak, diam pun tidak. Ni gila. Nampak? Mana boleh terima? Boleh terima akal kita. Satu benda gerak tidak, diam pun tidak. Tak. Tapi Allah itulah sifatnya. Allah gerak pun tidak, diam pun tidak. Kerana gerak sifat makhluk, diam pun sifat makhluk. Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk. Macam mana Allah gerak pun tidak, diam pun tidak? Mana aku tahu? Wallahu a'lam. Tu jawapannya. Maka bila kita fikir gitu, barulah kita akan rasa, ya Allah, teringin sangat nak bertemu denganmu wahai Tuhanku. Nah, macam mana yang dikatakan Allah tak bergerak dan tak diam ni? Aku nak tengok sangat. Ini barulah datang rasa mahabbah, kecintaan. Ingin bertemu dengan Tuhannya. Tu. Nah, kita tak nak pergi cari bahagian dunia. Itu yang kita perlu sangat. Kan? Tu Jadi ni. Jadi mustahil akal tak boleh terima mengatakan Tuhan itu baharu, berubah-ubah, tak boleh. Kemudian last kali dalilnya, poin yang kelima, firman Allah Ta'ala, huwal awwalu, artinya ialah yang awal, yang tiada permulaan baginya. Dalil daripada ayat Quran ni menunjukkan bahawa Allah lah yang awal. Maksud yang awal bukanlah Allah yang dijadikan dulu, bukan maksud macam tu. Tapi Allah memang ada. Dengan adanya Allah Ta'ala. Macam mana? Wallahu alam, kita tak payah bicara bab tu. Cuma kita yakin Allah memang ada. Kemudian Allah mengadakan yang lain, yakni makhluk. Kita pegang situ saja. Jadi inilah pengajian kita untuk malam ini bagi sifat yang kedua, yakni kidam. Jadi kita dah mengaji 2 sifat dah, wujud dengan kidam. Pegang 2 ni dulu kemah-kemah. Tak ada kata kalau mati mana ni, contohlah, tak minta, tapi kalau contoh. Walaupun ada 2 ni saja, insya-Allah kita faham betul-betul. Malaikat muka nakir tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Insya-Allah kita boleh jawab. Yang tak boleh jawab ni orang buat pengajian tauhid, dia sengaja tidak hadir. Sedangkan dia mampu untuk hadir. Maka orang seperti ini kemungkinan besar tak boleh jawab soalan munkar dan nakir. Sebab dia tak mengaji. Sebab yang nak jawab nanti bukan jasad, bukan bibir. Yang nak jawab ruh. Makanan ruh ialah ilmu. Nak jawab tu nanti ilmu yang kita habiskan semasa kehidupan kita di dunia. Jadi moga-moga insya-Allah wujud dan juga kidam. InsyaAllah nanti kuliah yang akan datang kita akan sambung sifat yang ketiga, iaitu sifat baqa'. Baqa' pula, insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu, untuk makluman, kita ada produk perniagaan. Cuma mungkin kita tak buat turun lah, kita jual atas highlight tu saja. Ada macam-macam lah, antaranya telur masin. Telur masin daripada telur itik kan. Dan itik ni bukan calang-calang itik, tapi itik pondok. Jenis itik mengaji punya, itik sifat 20. Jadi boleh insya-Allah membeli sambil menerima. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.